Assalamualaikum dan selamat petang kepada Dr. Faizah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Sharifah Mahfuzah binti Azmi, memegang nombor matrik di 2019 209 1738. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang tajuk Tokoh-tokoh khat Jawi di Malaysia. Baiklah, saya akan terangkan terlebih dahulu tentang pengenalan. Apa itu khat? Seni khat atau Jawi mengandungi bentuk tulisan yang mudah dan rumit dalam penulisannya, akan tetapi syarat dengan makna, falsafah dan simbol tulisan yang dibaca dan ditulis. Khat merupakan salah satu daripada hasil kesenian yang indah dan halus. Seni ini lahir dan berkembang dalam penulisan Arab dan terkandung dalam ruang lingkup peradaban Islam. Keindahannya diabadikan di bangunan-bangunan, kubah masjid, seramik kaca, selain diukir di atas kayu dan logam. Seni khat ini juga telah menghasilkan pelbagai seni reka bentuk khat. Seni khat juga terus berkembang dan meningkat pencapaian dan kecemerlangannya dari semasa ke semasa sejak zaman Rasulullah SAW sehingga hari ini. Seni khat bukan sekadar wacana penyampai maklumat, tetapi mengandungi nilai-nilai abstrak yang disimpulkan dengan kehalusan, kelembutan, kesinambungan, perhubungan, pergerakan, keharmonian dan sebagainya. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan daripada Sharifah Mahfuzah. Nama saya Muhammad Zari Fikri bin Nur Azman. Nombor matrik saya di 2019 209 1116. Saya akan meneruskan pembentangan kepada tokoh pertama. Tokoh pertama ialah Zainur Rahman Afandi. Zainur Rahman Afandi dilahirkan pada 2 April 1977. Beliau ialah seorang penulis had profesional, ahli Persatuan Seni Had Kebangsaan PSKK dan serta merupakan anak didik yang bahagia Ustaz Muhammad Yusof Abu Bakar, iaitu Yang di-Pertua PSKK. Beliau beroleh nama kemasyhuran apabila merupakan salah seorang penulis had bagi projek Mushaf Al-Quran, iaitu Al-Quran Mushaf Malaysia, dengan tulisan yang indah, dan ia juga terjemahan dari buku Mightier Than the Sword British Museum. Zainur Rahman Afandi mempunyai kemahiran seni had yang tertentu. Pada 1992 hingga 1996, beliau menyertai kursus seni had dalam Persatuan Seni Had Kebangsaan, iaitu PSKK. Seterusnya pada tahun 1992, iaitu kursus seni had Mr. Hasan Celebi, iaitu penulis seni had Turki. Seterusnya ialah bagi jawatan dan khidmat Zainur Rahman Afandi. Beliau merupakan pengarah urusan dan penulis had di ZRA Artwork yang mengusahakan kerja-kerja seni had. Beliau berkhidmat sebagai penulis had sepenuh masa sejak tahun 1997. Pada tahun 1997 hingga 2001, beliau menyandang sebagai penulis seni had di Yayasan Restu. Seterusnya, beliau juga berkhidmat sebagai penulis Al-Quran Mushaf Malaysia. Beliau merupakan salah seorang penulis Al-Quran Mushaf bagi Tun Mahathir Mohamad bagi edisi koleksi pribadi dan juga sebagai pembantu penulis seni had Masjid Putra Putrajaya. Penglibatan Zainur Rahman Afandi dalam program seni had bermula pada tahun 2003 sehingga 2010. Pada tahun 2010, beliau terlibat dalam jemputan demonstrasi seni had di Suarasa TV9 bertempat di Aikroh dan juga terlibat dalam interaktif seni had bersama finalis Akademi Al-Quran musim keempat juga di Aikroh Melaka. Bagi tahun 2009 pula, beliau melibatkan diri dalam sambutan Hari Seniman Kebangsaan 2009 Angkasa Puri Kuala Lumpur dan juga pameran World Book and Copyright Day 2009 Kompleks JPM Putrajaya. Pada tahun 2008, beliau menyertai demonstrasi seni had sambutan Hari Kraf Kebangsaan Kraf Tangan Malaysia, Bengkel Asas Seni Had Museum Al-Quran Melaka sebagai penceramah dan tenaga pengajar. Pada tahun 2007, beliau bergiat aktif dalam penglibatan program seni had. Sebagai contoh, beliau menyertai seminar bengkel dan pameran seni had Museum Seni Asia Universiti Malaysia, demonstrasi seni had pelancaran ECER Kota Baru Kelantan dan juga Lestari Seni Had dan Jawi Wilayah Persekutuan, Jabatan Kebudayaan Kesenian dan Warisan dan sebagainya.
Pada tahun 2006, beliau terlibat dalam Bengkel Pembudayaan Senihat Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara KEKWA, iaitu KEKWA, iaitu demonstrasi senihat. Pada tahun 2005, beliau menyertai program pameran dan demonstrasi bersempena dengan Buletin Kemerdekaan Balai Seni Lukis Negara. Pada tahun 2004, beliau terlibat dalam pameran Mike Keir Dan The Sword di Muzium Kesenian Islam Malaysia. Pada tahun 2003, beliau terlibat dalam program Formalis Tampak dalam Senihat dan Seni Tampak Malaysia, tema keamanan dan keharmonian hidup, Galeri Krismas Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya dan kejayaan Senihat Zainur Rahman Afandi. Beliau telah menyertai pertandingan Senihat Seramik Johor Bahru dan telah memenangi tempat pertama pada tahun 1995 dan juga naib Johan pada tahun 1996. Kejayaan lain adalah seperti Manifesti Perdana Senihat 1999 di Muzium Kesenian Islam Malaysia. Beliau telah memenangi Johan bagi Senihat Spontan di atas kertas, iaitu Nasakh, dan tempat ketiga bagi kategori Seni Lukisan Khas di Seramik. Di belah kiri ini ialah karya-karya Senihat Zainur Rahman Afandi. Assalamualaikum, nama saya Yutika binti Ramli, memegang nombor matrik D2019-2091-1125. Seterusnya saya akan membentangkan tentang tokoh kedua. Tokoh kedua adalah Ustaz Muhammad Yusof bin Abu Bakar. Serba sedikit latar belakang beliau adalah tanggal malam Selasa 21 Jamadi Awal 1349 Hijrah bersamaan 13 Oktober 1930 lahirlah seorang insan di kampung Anak Temsiu ataupun dipanggil Tembesu, Tawang Bacok, Kelantan yang diberi nama Muhammad Yusof bin Abu Bakar ataupun dikenali sebagai superhero seni 2013. Bapanya bernama Abu Bakar bin Haji Ismail berasal dari kampung Pasir Tok Kambing Sering, Kota Baru, bertugas sebagai pengawal daerah Mentuan Tawang Bacok. Sementara ibunya bernama Aminah bin Ismail berasal dari kampung Tok Belian Mentuan Tawang Bacok. Seterusnya, karya-karya agung beliau pula adalah menyediakan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk khat untuk beberapa buah masjid ternama di Malaysia. Yang pertama di Masjid Taqwa TTDI pada 1990, yang kedua Masjid Negara pada 1990, yang ketiga Masjid Asyakirin Bintulu Sarawak pada 1992, yang keempat Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1998, yang kelima menyelia ukuran khat Masjid Putrajaya dan akhirnya sekali di Masjid Sultan Mizan Putrajaya 2009. Selain itu, karya-karya ternama beliau adalah penulis khats di dalam logo Halal Malaysia, penulis khats Universiti Malaya, penulis khats Dinar Emas dan banyak-banyak lagi karya beliau. Sumbangan beliau dalam bidang khats di kebangsaan adalah Pameran Formalisa Tampak dalam Seni Khat dan Seni Tampak Malaysia, Anjuran Persatuan Seni Khat Kebangsaan, Balai Seni Lukis Negara dan Universiti Teknologi MARA di Galeri Krismas Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada 15 hingga 31 Disember 2003, Pameran Gabungan Kaligrafi dan Kebudayaan Antarabangsa di Balai Seni Lukis Negara pada 4 hingga 13 Jun 2005, Pameran Tulisan Jawi di Jabatan Museum dan Artikuiti ke KKWA pada 6 Mac hingga 5 April 2006. Di samping beberapa pameran lain anjuran Pusat Islam, institusi pendidikan, muzium-muzium dan galeri-galeri. Seterusnya, sumbangan dalam bidang khats antarabangsa adalah Maharajan Festival Seni Khats dan Ragam Hias Islam Antarabangsa di Baghdad pada 1988, Pameran Seni Kontemporari Islam Singapura pada 1992, Maharajan Seni Khat Tehran pada 1996, Maharajan Kazimah Kedua Warisan Islam Kuwait pada 1997. Berdasarkan kemahiran dan kepakaran beliau sering dijemput menjadi hakim dalam pertandingan seni khat antaranya pertandingan seni khat antarabangsa IRCICA atas nama Hamid Al-Hamidi, Turki 1986, ahli panel penilai hadiah Yayasan Kuwait bagi Kemajuan Sains Seni Khat Anjuran Kerajaan Kuwait 1998, pengerusi Jemaah Hakim Manifestasi Perdana Seni Khat pada 1990, 2001 dan 2003. Baiklah, kita jumpa lagi. Saya akan teruskan kepada tokoh ketiga, iaitu Abdul Baqi bin Abu Bakar.
Beliau dilahirkan pada tahun 1 Julai 1974 di negeri Kedah. Bapa kepada 4 cahaya mata itu mula berjinak dengan tulisan khat sejak di bangku sekolah rendah. Ketika itu, beliau belajar di Mahat Tarbiyah Islamiah di Kedah. Dari situ, timbulnya minat beliau terhadap seni itu apabila melihat beberapa ustaz yang pandai menulis khat. Beliau pernah menulis mural khat di dinding sekolah dan masjid-masjid dalam skala besar ketika sekolah menengah. Langkahnya semakin panjang apabila Abdul Baki ditawarkan bekerja di Yayasan Restu sebagai penulis mushaf pada tahun 1996. Beliau antara orang yang penting yang menulis Al-Quran Mushaf Malaysia bersama 3 rakan lain selama 3 tahun bermula tahun 1997 dan ia kemudian dilancarkan pada tahun 2000. Jawatan-jawatan yang disandang oleh beliau ialah salah satunya sebagai pengarah urusan Diwani Kraft, penasihat musyaf UNISSA Brunei Darussalam dan juga pensyarah seni khat Pusat Dakwah Islamiah Brunei Darussalam. Baiklah, saya akan teruskan kepada pencapaian seni khat Abdul Baki bin Abu Bakar. Pencapaian seni khat beliau yang pertama ialah memenangi tempat kedua bagi kategori khat tradisional Algeria pada tahun 2010. Seterusnya, Incentive Prize memenangi tempat ketujuh dalam International Hashim Al-Baghdi Calligraphy Competition IRCICA di Turki pada tahun 2007. Beliau juga telah memenangi tempat pertama dalam kategori Canvas dalam pertandingan seni khat kraft terbuka negeri Johor pada tahun 2001. Dan pada tahun yang sama beliau telah mendapat tempat kedua bagi kategori seramik pertandingan seni khat kraft terbuka negeri Johor. Berikut adalah karya-karya agung bagi Abdul Baki bin Abu Bakar. Abdul Baki bin Abu Bakar telah menyertai beberapa pameran yang melibatkan dalam negara dan juga luar negara. Sebagai contoh, beliau telah menyertai Nuktah Chandan Gallery Kuala Lumpur 2012, Miniature and Illumination di Algeria pada tahun 2011. Pada tahun 2011 juga beliau telah ke China untuk menyertai pameran The 8th Asian and African Modern Art Exhibition. Tidak lupa juga beliau menyertai pameran-pameran dalam negara. Di Terengganu pada tahun 2011, beliau menyertai pameran Inspirasi Seni Khat di Taman Tamadun Islam Terengganu. Bukan hanya pameran, beliau telah menghasilkan beberapa buah buku untuk kegunaan rujukan bagi seni khat Jawi. Sebagai contoh, buku Qawaid Al-Khat As-Thuluthi Yayasan Restu pada tahun 2010. Baiklah, saya akan sambung dengan tokoh yang seterusnya iaitu tokoh yang keempat, Abdul Rahman Sahalan. Beliau merupakan penulis yang mengenal seni khat sewaktu berusia 12 tahun dengan mewakili sekolah dalam pertandingan seni khat peringkat sekolah agama sehinggalah ke peringkat negeri Johor. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda Syariah Islamiah dari Universiti Al-Azhar 2007. Beliau meminati seni khat sejak kecil dan mempelajari seni khat dan mula menuntut seni khat dari bimbingan Ustaz Yusof bin Othman, guru besar sekolah agama Seri Pasir, Seri Medan. Sekarang beliau bertugas sebagai Nazir Sekolah-Sekolah Agama Negeri Johor pada tahun 1995. Penulis mengerak langkah meneruskan aktiviti seni khat sehingga sekarang. Berbekalkan pengalaman selama 17 tahun dalam penulisan khat, penulis sedia memberikan khidmat yang berkaitan dengan seni khat kepada masyarakat, khususnya di Malaysia. Kemudian, beliau pernah berguru dengan penulis khat terkenal Johor iaitu Ustaz Ahmad bin Sokrim, imam di Masjid Pontian, dan Ustaz Zamri bin Amir iaitu seni khat Nusantara Sendirian Berhad. Beliau mempelajari seni khat secara serius sejak berusia 12 tahun, pernah membuat produk secara sambilan dan mula berniaga sepenuh masa pada 2011. Beliau juga pernah menjadi guru sandaran di SMA Parit Raja, Batu Pahat dan SMK Tinggi Batu Pahat. Beliau juga telah menubuhkan sebuah syarikat dan juga pengurus kepada Seni Khat Solution adalah sebuah syarikat yang berkecimpung dalam perniagaan berasaskan seni khat dan jawi. Sebelum Seni Khat Solution ditubuhkan secara rasmi, beliau telah memulakan perniagaan ini secara sambilan selama beberapa tahun kerana ingin menimba pengalaman dalam perniagaan dalam bidang ini. Dengan pengalaman dalam penulisan khat selama 17 tahun dan pengetahuan serta pemirtaan yang tinggi dalam bidang ini,
Beliau telah mengambil langkah untuk membuka sendiri perniagaan ini. Beliau juga pernah bekerjasama dengan penyanyi Mawi dalam menghasilkan baju tee eksklusif dengan tajuk lagu Kalah Dalam Menang dan Sahabat Dalam Tubuh. Beliau amat mahir dalam semua jenis penulisan khat termasuk khat tulut, nasakh, riq'ah, diwani dan farisi di atas pelbagai medium. Beliau juga terkenal dengan gaya-gaya penulisan khat bidang kemahiran komputer iaitu teknologi maklumat, Word, Excel dan PowerPoint. Hasil kaligrafinya dapat dilihat banyak dinding-dinding masjid serta bangunan dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran seumpamanya beliau diabadikan di tempat yang berikut iaitu bangunan Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, Masjid Jamek, bangunan Parlimen Malaysia, koleksi Muzium Seni Asia iaitu Universiti Malaya dan koleksi Sultan Johor sepanjang karirnya sebagai khatat. Beliau meraih beberapa anugerah ketika itu, antaranya ialah Johan Pertandingan Seni Khat Sekolah Agama Peringkat Negeri Johor pada tahun 1996, Johan Pertandingan Seni Khat bawah 13 tahun PKENJ Peringkat Negeri Johor 1996, Johan Pertandingan Seni Khat Sekolah Menengah Agama Peringkat Negeri Johor 1997, naik Johan Pertandingan Seni Khat Ma'al Hijrah, Plaza Angsana Johor Baharu 2000, naik Johan Pertandingan Seni Khat Convention Marsah 2002 dan tempat keempat Pertandingan Seni Khat Terbuka Plaza Ansana 18 September 2011. Jawatan yang pernah disandang oleh beliau adalah Hakim Pertandingan Seni Khat Convention Marsah 2003, penulis sijil pendiri Poma IPT Islam Johor Marsah pada tahun 2005, jurulatih seni khat SMA Parit Raja Batu Pahat 2008 dan ketua seni khat Kelab Kesenian Mahat Johor 2001. Sebagai kesimpulannya, dapatlah direnungkan bahawa seni khat dan jawi adalah salah satu jenis seni tulisan yang telah mewarnai pelbagai pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam yang menjadi nilai kesenian Islam yang berkualiti tinggi dengan tetap berpandukan ketentuan-ketentuan seni Islam yang tersendiri. Bahkan sangat menggalakkan umat Islam untuk terus meneruskan aktiviti-aktiviti penulisan tersebut sehingga dapat menjadi wasilah untuk pengekalan seni teragul yang diajarkan di lembaga pendidikan. Perkembangannya telah disokong oleh tokoh-tokoh seni khat dan jawi yang pakar. Sesungguhnya khat adalah tinggalan khazanah yang berkait secara langsung dengan Al-Quran. Oleh itu, kita harus memupuk minat terhadap seni khat untuk mendekatkan seseorang dengan khazanah Al-Quran. Terima kasih.